Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Saya harapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat. Baik, di sini saya ingin wawarkan satu perkongsian maklumat kepada anda. Kelab Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu Fakulti Pengajian Pendidikan Universiti Putra Malaysia UPM akan mengadakan satu webinar tentang pemulihan dan penggayaan dalam pengajaran bahasa Melayu. Jadi webinar ini sangat sesuai dan terbuka kepada semua. Jadi terutama mereka-mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan sangatlah saya kira sangat sesuai untuk menimba perkongsian ini, dan perkongsian ini akan berlangsung pada 21 Disember 2020 jam 9.30 pagi di mana di aplikasi Zoom yang telah pun kita kongsikan pautan kepada anda. Juga perkongsian ini akan dapat juga anda lihat pada akaun rasmi Facebook Putra Future Classroom PFC UPM. Jadi kepada anda jangan lupa ke akaun rasmi Putra PFC dan jangan lupa like dan share kerana itu merupakan satu perkongsian yang sangat bermakna. Jadi kepada anda juga stay at home, walaupun stay at home kita masih lagi berpeluang untuk menerima ataupun menimba perkongsian ilmu secara atas talian ini. Juga saya nak mewawarkan di sini, apabila anda menyertai webinar ini, anda juga berpeluang untuk mendapatkan sijil penyertaan. Yang mana bagaimana dapatkan sijil penyertaan? Anda kenalah kekal setia ke hujung perbincangan nanti. Apapun, jumpa esok hari 21 Disember jam 9.30 pagi pada aplikasi Zoom ataupun di akaun rasmi Facebook Putra Future Classroom PFC UPM. Jadi terus memberi sokongan kepada Kelab Bachelor Pendidikan Bahasa Melayu untuk berkongsi maklumat kepada anda. Sekian, Assalamualaikum dan jumpa esok hari. Justru, majlis mempersilakan Saudara Sulhi Ramli untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana tammah wa fil lana dzunubana ammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillah, di harinya penuh keberkatan, hening lagi bening ini, kami mengucapkan kesyukuran yang tidak terhingga kepadamu ya Allah, kerana masih diberi nikmat kesihatan tetap serta peluang untuk berkumpul di alam maya untuk menuntut ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Engkau kembangkan lembayang rahmat dan kasih sayang-Mu sepanjang program perkongsian ini berlangsung, agar program ini berjalan dengan lancar dan sempurna. Semoga program ini sentiasa mendapat rahmat dan redha-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah hari-hari yang kami lalui dimulai dengan rahmat-Mu, pertengahannya barakah dan disudahi dengan keampunan-Mu, dan juga jadikanlah hari-hari yang kami lalui permulaannya hidayah, pertengahannya kemenangan dan diakhiri dengan kecemerlangan. Ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu, semoga Engkau jadikan program ini sebagai satu wadah untuk kami meningkatkan ilmu pengetahuan kami dalam bidang pendidikan. Semoga dengan program ini dapat mendidik kami menjadi seorang guru yang sentiasa ihsan kepada anak murid kami. Semoga dengan program ini menjadikan kami seorang pendidik yang cemerlang, gemilang dan terbilang serta dapat berkhidmat kepada agama, bangsa dan negara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih saudara Solihin atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. InsyaAllah webinar kita akan berlangsung dengan baik dan pastinya mendapat keberkatan. Baik, para hadirin, seterusnya saya rasa tibalah masa yang dinanti-nantikan. Tetapi sebelum itu sedikit perkongsian biodata insan hebat ini saya kongsikan kepada anda. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta, betul tak? Jadi kita mengenali terlebih dahulu secara ringkas. Mungkin selepas ini akan Puan Nurul ataupun Cikgu Nurul akan berkongsi dengan lebih detail lah. Baik. Nama insan hebat ini ialah Puan Nurul Nabihah binti Ishak. Kini sedang menjawat jawatan sebagai seorang guru di Sekolah Kebangsaan Putrajaya Persilapan. Dan untuk makluman para hadirin, pengalaman beliau dalam dunia pendidikan sudah pun mencecah usia 7 tahun. Juga yang menariknya di sini yang membanggakan kita semua pada hari ini, Cikgu Nurul juga mendapat ijazah sarjana muda Perguruan Pendidikan Pemulihan Sekolah Rendah di IPG Kampus Perlis dan juga mendapat ijazah sarjana Pendidikan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Malaysia. Baik, tanpa membuang masa, saya rasa hadirin hadirat pun sudah tidak sabar untuk menantikan perkongsian kita pada hari ini. Jadi saya persilakan Cikgu Nurul Nabihah binti Ishak untuk membuat perkongsian. Dipersilakan Cikgu. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh dengar ke suara saya? Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada semua penonton webinar pada pagi ini kerana sudi meluangkan masa kepada untuk mendengar perkongsian saya pada pagi ini. Dan tahniah juga saya ucapkan kepada para penganjur kerana membuat webinar pemulihan dan pengayaan ini, kerana pemulihan dan pengayaan ini sebenarnya penting juga untuk dilaksanakan di dalam PDP Bahasa Melayu. Selain daripada menggabung jalinan, penyerapan dan juga penilaian. Okey, seterusnya. Okey, baiklah. Ini adalah kandungan yang saya akan kongsikan pada hari ini. Ada 3 bahagian. Yang pertama sekali adalah pengenalan kepada pemulihan dan pengayaan, di mana di dalam bahagian pengenalan ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan konsep, jenis, objektif dan juga kategori murid untuk pemulihan dan juga berkenaan dengan pengelolaan aktiviti, di mana di dalam bahagian ini saya akan terangkan sedikit berkenaan dengan langkah-langkah, strategi pelaksanaan dan juga contoh-contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan bagi aktiviti pemulihan dan pengayaan. Dan bahagian yang ketiga adalah berkenaan dengan bahan bantu yang boleh cikgu-cikgu gunakan untuk melaksanakan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Seterusnya. Okay, baiklah, kita pergi kepada bahagian yang pertama. Di sini saya akan huraikan berkenaan dengan pemulihan dahulu. Okay, kita lihat kepada konsep pemulihan. Okey, pemulihan ni adalah satu aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang disediakan oleh guru untuk membantu murid yang mengalami masalah dalam menguasai kemahiran tertentu, ya, di mana selepas guru dapat mengesan dan juga mengenalpasti murid yang memerlukan aktiviti pemulihan. Okey, guru perlu merancang strategi, bahan dan juga aktiviti yang bersesuaian dengan kelemahan murid tersebut. Di mana aktiviti pemulihan ini memang tertumpu kepada penguasaan murid di dalam kelas. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada objektif pemulihan. Okey, di mana saya terangkan sedikit berkenaan dengan objektif pemulihan. Antaranya adalah untuk membantu murid dalam menguasai kemahiran tertentu dengan menggunakan strategi, teknik dan juga kepelbagaian aktiviti yang bersesuaian, di samping untuk memupuk dan mengembangkan sikap diri, yakin diri dan juga positif terhadap pembelajaran, di mana murid-murid yang berada dalam aktiviti pemulihan ni adalah dikategorikan sebagai murid-murid yang lemah. Jadi akan ada satu perasaan negatif terhadap pembelajaran. Jadi selain daripada guru memperbetulkan kelemahan di dalam pembelajaran murid, guru juga perlu melaksanakan modifikasi tingkah laku, di mana guru perlu mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku yang positif terhadap pembelajaran. Okey, baiklah. Seterusnya kita lihat pula kepada jenis pemulihan. Okey, pemulihan ada 2 jenis. Satu pemulihan di dalam bilik darjah dan satu lagi pemulihan khas. Di mana pemulihan di dalam bilik darjah ini dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Bahasa Melayu
dan dilaksanakan semasa PDP, Bahasa Melayu di dalam Bilik Darjah. Dan aktiviti pemulihan ini yang pemulihan di dalam bilik darjah ini mestilah dilaksanakan secara serta-merta berdasarkan kemahiran yang diajar oleh guru. Dan silibus yang digunakan juga adalah silibus standard, iaitu kalau di sekolah rendah menggunakan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran iaitu DSKP. Untuk pemulihan khas pula, pemulihan khas ini dijalankan oleh guru pemulihan khas, di mana bilangan murid yang mengikuti aktiviti program pemulihan khas ini melibatkan bilangan murid seramai 15 orang maksimum untuk satu sesi, di mana murid-murid ini akan di-withdrawalkan, maksudnya ditarik keluar murid-murid yang lemah dalam kalangan rakan sebaya yang lain, ditarik keluar pada masa Bahasa Melayu, pada mata pelajaran Bahasa Melayu, ditarik keluar dan mengikuti intervensi bersama dengan guru pemulihan. Dan di sini murid-murid ini akan menggunakan pemetaan, iaitu pembelajaran mereka menggunakan yang okey, tapi kalau di sekolah menengah dia tak ada kelas pemulihan. Okey, yang saya tahu dia ada kelas peralihan, di mana kelas peralihan ni ditempatkan untuk murid-murid yang sangat lemah dalam Bahasa Melayu, di mana murid-murid ini tergolong daripada murid-murid yang bersekolah di SJK, Sekolah Jenis Kebangsaan, dan mereka ni tidak mencapai grade minimum semasa UPSR, iaitu grade D sekurang-kurangnya, dan mereka juga belajar silibus kurikulum standard kelas peralihan yang ditetapkan oleh KPM. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kategori murid. Bila kita katakan kategori aktiviti pemulihan ni, memang kategori muridnya pun adalah murid yang lemah dalam penguasaan kemahiran 3M lah, kemahiran berbahasa ni. Okey, untuk murid yang mengikuti pemulihan di dalam bilik darjah, murid ini adalah murid yang telah pun menguasai kemahiran asas 3M, tetapi dia lemah dalam penguasaan silibus, silibus standard yang di SKP. Okey, maksudnya mereka ni hanyalah masalah pembelajaran ringan sahaja. Tetapi kalau murid pemulihan khas, murid ini mempunyai masalah pembelajaran yang kompleks, iaitu murid yang sangat lemah ataupun lemah dalam kemahiran asas 3M, dan murid-murid ini dipilih masuk ke dalam pemulihan khas melalui ujian saringan. Seterusnya. Baiklah. Seterusnya saya akan terangkan pula berkenaan dengan aktiviti pengayaan. Kita lihat dahulu konsep pengayaan. Pengayaan ni adalah satu aktiviti tambahan kepada aktiviti asas, di mana aktiviti ini akan mampu untuk meningkatkan pengetahuan murid dan juga memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan potensi, minat dan juga kreativiti murid. Untuk aktiviti pemulihan tadi, cikgu boleh lakukan serta-merta, iaitu habis satu kemahiran terus buat pemulihan kalau cikgu dapat kenal pasti murid tu memang tak menguasai. Tapi kalau untuk pengayaan, cikgu boleh buat selepas habis satu kemahiran, ataupun cikgu boleh kumpulkan beberapa kemahiran asas dan baru buat aktiviti pengayaan. Seterusnya kita lihat pula kepada objektif pengayaan. Terdapat beberapa objektif pengayaan, antaranya adalah untuk meningkatkan pencapaian murid, untuk memupuk asas kepimpinan, untuk mengisi masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah, dan juga untuk menimbulkan minat dalam pembelajaran kendiri dan juga sikap berdikari. Kerana murid-murid yang terlibat dengan aktiviti pengayaan ni selalunya hanyalah murid-murid cerdas sahaja. Seterusnya kita lihat pula kepada jenis pengayaan. Pengayaan dia ada dua jenis. Satu pengayaan menegak dan satu lagi mendatar.
Okey, untuk pengayaan menegak, murid yang terlibat hanyalah murid yang cerdas sahaja. Dan aktiviti yang dilaksanakan juga adalah aktiviti yang mencabar tetapi seiring dengan pencapaian murid cerdas tersebut. Dan untuk kategori untuk jenis mendata pula, murid yang terlibat adalah berdasarkan kebolehan dan tahap murid tersebut. Maksudnya guru boleh membahagikan kepada beberapa kumpulan. Okay, tetapi aktiviti murid lemah ini lebih mudah berbanding dengan murid cerdas. Maksudnya semua murid terlibat dengan pengayaan. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada kategori murid. Okay, ada kategori murid. Ada 3 kategori murid yang dapat menjalankan aktiviti pengayaan, iaitu murid cerdas, sederhana dan juga lemah. Okey, untuk murid cerdas, maksudnya adalah murid ni dapat menguasai kemahiran dengan lebih awal daripada masa yang ditetapkan. Okey, untuk murid yang sederhana pula adalah murid yang dapat menguasai kemahiran pada masa ditetapkan. Dan untuk murid lemah adalah murid yang tidak menguasai kemahiran pada masa yang ditetapkan. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah bilik egalitarianisme, maksudnya ini adalah bilik pemulihan, okey. Di mana di dalam ini murid-murid yang terlibat adalah murid yang lemah asas 3M. Okey. Walaupun kiranya ni bilik saya lah di sekolah SK Putrajaya Persilapan 1. Okey, dan walaupun kategori murid saya ada murid-murid tersebut, dalam kalangan murid-murid tersebut juga ada murid yang cerdas, ada murid yang sederhana dan juga ada murid yang lemah dalam kalangan mereka. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita lihat pula pada pengelolaan aktiviti pemulihan dan pengayaan. Okey, kita fokus dahulu kepada pengelolaan aktiviti pemulihan. Okey, kita pergi kepada poin A dahulu, iaitu langkah-langkah. Okey, sebelum nak melaksanakan aktiviti pemulihan ni, pertama sekali kita perlu kenal pasti dahulu siapa murid yang lemah tersebut. Okey, lepas kita dah kenal pasti dan kita dah analisis dia punya punca masalah, okey, baru kita tetapkan objektif. Okey, di mana objektif ni perlu ditentukan sebelum pengajaran berlaku. Dan objektif ini mestilah realistik. Maksudnya mesti boleh diukur dan mestilah searas dan juga sejajar dengan kebolehan murid kita. Okey, dan yang kedua, langkah yang kedua adalah perancangan. Di mana di dalam perancangan ini guru-guru perlu merancang strategi, bahan, aktiviti dan juga penilaian. Di mana jika cikgu merancang strategi untuk secara berkumpulan ataupun merancang aktiviti secara yang cikgu nak buat, okey, ikut strategi yang mana. Dan seterusnya cikgu merancang pula bahan bantu belajar, okey, iaitu mestilah bahan bantu tersebut mestilah bersesuaian dengan isi pelajaran yang nak diajarkan nanti. Dan seterusnya merancang daripada segi aktiviti. Maksudnya mana? Okey, susah kepada mudah kepada yang susah, konkret kepada abstrak, pengalaman kepada yang pengalaman, tahu kepada yang belum tahu. Okey? Dan juga perancangan daripada segi penilaian. Okey, macam mana cikgu nak menilai pencapaian murid berdasarkan kemahiran yang diajar. Okey. Seterusnya adalah langkah pengajaran. Okey, di mana langkah pengajaran ni cikgu melaksanakan pengajaran tadi. Okey, cikgu dah rancang untuk buat aktiviti pemulihan. Okey, jadi cikgu apply. Okey, buat secara individu ataupun secara kumpulan kecil ataupun secara rakan sebaya. Okey, daripada langkah yang keempat adalah penilaian. Okey, penilaian ni tadi saya dah beritahu bahawa hanya
menilai pencapaian murid. Okey, jadi ada tiga cara penilaian yang cikgu boleh lakukan, iaitu pertama sekali adalah pemerhatian, yang kedua soal jawab dan yang ketiga adalah hasil kerja murid. Okey, daripada pemerhatian, okey, jika cikgu memilih untuk melaksanakan penilaian melalui pemerhatian, okey, pemerhatian ni boleh dilakukan semasa aktiviti pembelajaran berlangsung, di mana di situ cikgu boleh lihat sikap, perlakuan dan juga keupayaan murid dalam soal jawab. Jawab ni pun boleh juga dilakukan selepas aktiviti pembelajaran, di mana di sini cikgu boleh dapat mengenal menerima maklum balas daripada murid secara lisan, di mana di situ cikgu boleh lihat kefahaman dan juga kemampuan murid secara lisan. Okey. Dan jika cikgu memilih untuk melakukan penilaian melalui hasil kerja murid, okey, pun boleh juga dilakukan selepas aktiviti pembelajaran, di mana cikgu kumpulkan semua hasil kerja murid dan kemudian cikgu semak, dan di situ juga cikgu boleh dapatkan input tentang tahap penguasaan murid dalam kemahiran bahasa. Okey, di mana selepas habisnya penilaian, cikgu bolehlah rancang untuk aktiviti susulan, di mana kalau macam murid yang berjaya menguasai kemahiran, jadi bolehlah pindahkan ubah murid yang lemah tadi masuk ke dalam kumpulan yang lain dan diberikan juga aktiviti sokongan dan pengayaan. Okey, kalau seandainya dah buat aktiviti pemulihan pun masih lagi belum berjaya, maksudnya pemulihan di dalam bilik darjah masih lagi belum berjaya, cikgu boleh buat satu borang senarai untuk cikgu reflect balik kenapa perkara tersebut berlaku. Kemudian jika sukar juga untuk dipulihkan, maka murid tersebut bolehlah dirujuk kepada guru pemulihan. Okey, sekarang kita lihat pula kepada point B, iaitu strategi pengajaran pemulihan. Okey, tadi saya diterangkan ada 3 strategi pengajaran pemulihan, iaitu kumpulan kecil, individu ataupun rakan sebaya. Okey, jika cikgu melakukan aktiviti pemulihan menggunakan kumpulan kecil, okey, cikgu kena pastikan bahawa murid-murid yang berada di dalam kumpulan tersebut adalah murid yang mempunyai masalah yang sama. Okey, tetapi walaupun tetapi ahli di dalam kumpulan tersebut boleh bertukar-tukar. Maksudnya tidaklah murid ni kekal je sampai bila-bila di dalam kumpulan tersebut. Okey, kena ikut juga tahap penguasaan murid tersebut. Dan bila cikgu membuat aktiviti di dalam kumpulan kecil ini, bahan bantu mengajar juga perlu disediakan dan sebolehnya bahan bantu tersebut mestilah mempunyai unsur pelbagai deria. Okey, ataupun kita panggil dia sebagai multisensory. Okey. Seterusnya, jika cikgu memilih untuk strategi pengajaran secara individu. Okey, bila individu ni maksudnya seorang murid sahaja yang terlibat dengan aktiviti pemulihan. Murid ini pun perlu disediakan bahan bantu mengajar yang bersesuaian dengan keupayaan dia. Okey, dan jika cikgu memilih strategi pengajaran rakan sebaya. Okey, rakan sebaya ni cikgu boleh minta bantuan daripada murid cerdas untuk bantu kawan dia yang lemah dalam penguasaan kemahiran. Okey, sekarang kita lihat pula kepada kaedah dan teknik. Okey, kaedah dan teknik yang saya nyatakan di sini adalah kaedah dan teknik yang biasa saya gunakan, yang saya biasa aplikasikan di dalam kelas. Okey, antaranya adalah kaedah tunjuk cara. Okey, di mana tunjuk cara ni saya akan memberikan satu penyelesaian dengan cara yang lebih mudah dan khusus berdasarkan kebolehan murid saya. Okey, di mana dalam situasi ini guru bertindak sebagai pemudah cara. Okey, yang seterusnya adalah saya menggunakan pendekatan pelbagai deria. Okey, di mana pendekatan pelbagai deria ni melibatkan visual, audio, kinestetik, okey, bagi memenuhi keperluan murid yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza-beza.
Dan seterusnya adalah saya menggunakan teknik permainan. Okey, di mana teknik permainan ni adalah salah satu teknik pembelajaran yang mampu untuk meningkatkan keseronokan semasa belajar. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada poin D, iaitu aktiviti. Okey, untuk aktiviti, guru-guru boleh rancang aktiviti mestilah berdasarkan kemahiran dan objektif yang hendak dicapai. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang biasa saya lakukan, iaitu latih tubi dan juga belajar sambil bermain. Okey. Sebenarnya ada banyak lagi aktiviti yang boleh cikgu-cikgu lakukan. Contohnya seperti bercerita, jigsaw puzzle, cari jalan keluar, mewarna, buku besar dan macam-macam lagi. Yang penting aktiviti tersebut mestilah bersesuaian dengan objektif yang hendak dicapai. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah contoh aktiviti yang saya lakukan bersama-sama dengan murid saya di dalam kelas, di mana di sebelah kiri ini adalah latih tubi. Okey, latih tubi ni biasanya saya akan lakukan secara individu. Maksudnya setiap murid akan membuat aktiviti latih tubi. Dan seterusnya adalah permainan interaktif, di mana permainan ini saya lakukan, saya jalankan secara individu, secara kumpulan kecil mengikut keperluan. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah pengelolaan aktiviti pengayaan. Okey, kita lihat dahulu kepada poin A, iaitu langkah-langkah bagaimana untuk cikgu melaksanakan aktiviti pengayaan. Okey, yang pertama sekali adalah kenal pasti ruang. Okey, di mana ruang ini adalah tempat untuk cikgu tempatkan kumpulan-kumpulan bagi pengayaan, bagi aktiviti pengayaan. Yang kedua adalah cikgu tentukan objektif dan langkah-langkah, di mana semua murid terlibat dengan aktiviti pengayaan. Jadi bila semua murid terlibat, maka objektifnya pun berbeza-beza bagi setiap kumpulan. Okey, dan objektif tersebut pun mestilah sesuai dengan kebolehan murid bagi setiap kumpulan. Okey, seterusnya adalah langkah yang ketiga, ialah tentukan strategi dan aktiviti. Okey, di dalam pengayaan ada 3 strategi. Yang pertama sekali adalah strategi melalui pelbagai kumpulan. Yang kedua, pengayaan melalui kumpulan mengikut kebolehan. Dan yang ketiga adalah pengayaan serentak dengan pemulihan. Okey, dan daripada segi aktiviti ada 4 aktiviti. Ada 3 aktiviti, iaitu bacaan tambahan, kerja projek dan juga permainan dan rekreasi. Yang strategi dan aktiviti ini saya akan terangkan dengan lebih lanjut sebentar lagi. Dan seterusnya langkah keempat adalah tentukan penilaian. Maksudnya bagaimana untuk cikgu mentafsir murid tersebut. Dia sama juga seperti pemulihan tadi. Cikgu boleh gunakan pemerhatian, soal jawab dan juga hasil kerja murid. Okey. Tetapi untuk pengayaan ni pada kebiasaannya jenis penilaian yang sesuai adalah jenis penilaian formatif lah, iaitu penilaian ini dilaksanakan selepas aktiviti pembelajaran. Jadi berdasarkan keputusan penilaian tersebut, cikgu boleh simpan dan juga cikgu boleh rekodkan, dan kemudian cikgu boleh simpan rekod tersebut untuk dalam aktiviti pengayaan. Tindakan susulan, di mana murid bagi kumpulan cerdas, murid yang berada dalam kumpulan cerdas, bahan dan aktiviti dia akan menjadi lebih mencabar dan juga menguji minda. Bagi kumpulan yang lemah, aktiviti pengayaannya adalah lebih pelbagai berbanding dengan aktiviti murid yang cerdas. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada cara pengelolaan. Okey, ada 2 cara pengelolaan. Pilihan murid dan juga pilihan guru. Okey, pilihan murid ni dia biasanya adalah
cara pengelolaan yang tidak formal di mana murid-murid ni berhak untuk memilih siapa sahaja ahli kumpulan dia. Okey, tetapi guru bertindak sebagai pemulacara dan pendorong. Okey, jadi bila dekat dalam satu kumpulan ni ada pelbagai kebolehan, murid cerdas dan murid sederhana ni dia boleh belajar sendiri dan juga murid yang lemah ni pula akan dibimbing oleh guru, dan biasanya untuk aktiviti yang pilihan murid ni adalah yang bersesuaian adalah seperti permainan dan juga kerja projek. Okey. Dan jika cara pengelolaannya adalah pilihan guru. Okey, pilihan guru ni adalah lebih formal di mana kumpulan tersebut ditetapkan mengikut keupayaan murid. Okey, di mana selepas cikgu dah tetapkan mengikut keupayaan murid, aktiviti pengukuhan bagi setiap kemahiran tu lebih senang untuk dilaksanakan. Okey, seterusnya adalah kita lihat kepada strategi pelaksanaan. Okey, macam tadi saya terangkan ada 3 strategi pelaksanaan. Okey, kita lihat dahulu pengayaan melalui kumpulan pelbagai kebolehan. Okey, pelbagai kebolehan ni dia memang kat dalam tu ada banyak tahap pencapaian murid, ada banyak kebolehan murid. Tetapi yang menjadi highlight adalah murid cerdas sahaja. Okay, di mana murid cerdas ni akan dilatih untuk membantu guru dalam dilatih untuk membantu guru, untuk membantu kawan dia yang lemah ni dalam menguasai kemahiran. Jadi secara tidak langsung, murid-murid yang cerdas ini tadi dapat dipimpin. Okay? Guru dapat memimpin dan dapat memupuk kepimpinan dalam diri murid tersebut. Okay, jika cikgu melaksanakan pengayaan melalui mengikut kebolehan murid, iaitu cikgu pecahkan kepada 3 kumpulan. Okay, bila ikut kebolehan murid ni maksudnya akan ada 3 kumpulan yang berbeza. Ada kumpulan cerdas, ada kumpulan sederhana dan juga ada kumpulan lemah. Di mana ketiga-tiga kumpulan ini akan mengikuti kemahiran yang sama, tetapi aktiviti dan juga tahap kesukaran bagi setiap kumpulan adalah berbeza-beza mengikut kebolehan masing-masing. Okey. Dan yang strategi yang ketiga adalah pengayaan serentak dengan aktiviti pemulihan. Okey, di mana hanya murid cerdas dan juga sederhana sahaja yang mengikuti aktiviti pengayaan. Manakala murid lemah tadi akan mengikuti aktiviti pemulihan. Okay, cara pelaksanaannya bila dah buat serentak macam ni, guru perlu beri arahan yang jelas dahulu ke kumpulan yang sederhana tadi. Okay, selepas penerangan jelas, okay, murid-murid yang daripada 2 kumpulan ni akan melaksanakan aktiviti secara kendiri. Dan selepas itu, guru akan pergi pula kepada kumpulan yang lemah ni untuk bimbing bagaimana untuk melakukan aktiviti. Okey, seterusnya adalah kita lihat pula kepada poin C, iaitu aktiviti lah. Okay, seperti mana saya katakan tadi, ada 3 aktiviti dalam pengayaan, iaitu bacaan tambahan, kerja projek dan juga permainan dan rekreasi. Okay, pada bagaimanapun penetapan aktiviti ini adalah terpulang kepada kemahiran dan objektif yang hendak dicapai. Okay? Contohnya, cikgu memilih untuk membuat aktiviti bacaan tambahan. Okay? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan murid. Okay? Jadi bahan yang cikgu boleh gunakan contohnya buku cerita, lagi bahan bacaan. Okay. Jika cikgu memilih untuk menjalankan aktiviti pengayaan melalui kerja projek. Okey. Kerja projek ni dia lebih menekankan kepada konsep kontekstual ataupun dan konstruktivism. Kerja projek ni melibatkan kajian, kajian tentang perkara yang diminati ataupun yang dipelajari oleh murid. Dia lebih kepada inquiry, penerokaan dan juga penghasilan produk. Okay, jadi dekat sini kerja projek ni cikgu boleh buat buku scrap, drama kreatif, diorama dan juga apa-apa saja
yang dapat memupuk kolaborasi, semangat sepasukan dan juga dapat membantu murid untuk membuat keputusan dan juga menyelesaikan masalah. Okey. Dan seterusnya adalah permainan dan rekreasi. Okey, jika cikgu memilih untuk permainan dan rekreasi ini sebenarnya yang melalui permainan. Okey, jadi secara tidak langsung pembelajaran tu akan menjadi lebih seronok. Okey. Tetapi cikgu perlu tahu di dalam permainan bahasa ni ada dua jenis, okey, iaitu linguistik ataupun komunikatif. Okey, kalau cikgu memilih permainan bahasa yang berbentuk linguistik, okey, dia lebih menekan kepada struktur ayat. Okey, jika cikgu memilih permainan bahasa yang melibatkan komunikatif, dia lebih menekankan kepada kefasihan dan juga kelancaran dalam berbahasa. Okey. Jadi contohnya seperti telefon karat, teka-teki, drama, dialog, macam tu. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah contoh aktiviti pengayaan yang saya lakukan kepada murid-murid saya. Okey. Yang di sebelah kanan ni adalah kerja projek. Okey, dan kerja projek ni saya lakukan, saya jalankan secara individu di mana di sini saya boleh nilai hasil kerja murid melalui beberapa kriteria iaitu kekemasan, kreativiti dan ikut kesesuaian. Okey, di mana di sini saya boleh meningkatkan lagi kemahiran berfikir dalam kalangan murid-murid saya. Okey, dan di sebelah kanan ni adalah aktiviti permainan. Ia adalah salah satu aktiviti permainan yang saya jalankan iaitu permainan lantai. Okey, sebenarnya ada banyak lagi permainan-permainan lain yang boleh dilaksanakan. Okey, seterusnya. Okey, kita dah sampai kepada bahagian yang ketiga iaitu bahan bantu. Okey, baiklah. Penyediaan bahan bantu ni sebenarnya terpulang kepada cikgu. Sama ada cikgu nak beli ataupun cikgu nak buat sendiri. Tapi bahan bantu ni mestilah bersesuaian dengan aktiviti dan juga kemahiran yang nak diajar. Okey, ini adalah contoh bahan bantu yang saya gunakan untuk murid-murid saya. Okey, jika saya melakukan kemahiran lisan, saya akan menggunakan komputer, boneka dan juga lukisan. Walau bagaimanapun, bila kita gunakan apa-apa sahaja bahan, tak semestinya yang saya senaraikan ni, okey, kita pastikan benda tu mestilah bersesuaian dengan objektif kita. Okey. Biasanya kalau kemahiran lisan ni, cikgu mudah untuk melihat respon, maklum balas dan juga mudah untuk melihat sebutan murid sama ada menggunakan perkataan dan juga struktur ayat yang betul dan tepat. Okey. Okey, dan seterusnya adalah kemahiran membaca. Okey, untuk membaca saya menggunakan pelbagai jenis kad, permainan dan juga buku besar. Okey, contohnya di dalam buku besar tu adalah beberapa cerita ringkas dan di situ murid boleh membaca dan di situ juga saya boleh menilai sama ada murid ni faham ataupun tidak bahan bacaan yang dibaca. Okey, dan yang seterusnya untuk kemahiran menulis, saya menggunakan kit pembelajaran, kartun animasi dan juga permainan. Okay, di mana kit pembelajaran ni adalah yang saya bina sendiri bersesuaian dengan murid, bersesuaian dengan kesukaran murid. Okay, biasanya murid yang pemulihan ni dia ada beberapa masalah dalam kemahiran menulis. Jadi bila guru bina sendiri bahan, jadi bahan tu akan jadi lebih sesuai dengan keupayaan murid, dengan kebolehan murid tersebut. Okey, macam kartun dan animasi ni sebab saya punya murid pun semuanya adalah murid sekolah rendah. Jadi mereka ni lebih sangat familiar dengan kartun-kartun. Okey, jadi bila dia lupa beberapa suku kata, contohnya suku kata ya. Okey, jadi saya akan kaitkanlah macam okey, pernah kan tengok cerita Bobo Boy? Okey, dalam tu ada watak ya. Okey, macam mana eja ya? Tiba-tiba sup masuk je perkataan suku kata ya tu dalam minda mereka. Jadi senang. Terus ingat suku kata ya dan boleh terus tulis. Okey. Seterusnya
Okey, ini adalah contoh bahan bantu pemulihan yang saya gunakan, iaitu kad yang seperti saya nyatakan tadi, dadu besar dan juga kuis. Kuis ni adalah salah satu aktiviti pemulihan yang boleh juga membantu murid tu untuk belajar secara kendiri sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, ini pula adalah bahan bantu pengayaan. Okey, bahan bantu pengayaan ni pun saya sediakan juga untuk ketiga-tiga kemahiran. Okey, untuk kemahiran lisan saya gunakan gambar bersiri. Maksudnya saya sediakan 2 watak dan murid akan memberikan idea. Okey, dialog-dialog berdasarkan watak tersebut. Okey, kemudian ada juga saya buat lawatan kawasan sekolah di mana murid-murid yang semua murid ni, semua murid di dalam kelas saya ni saya akan bawa dia keluar untuk pergi melawat. Contohnya pergi ke pusat sumber. Jadi apa yang kita boleh buat dengan bila berada di pusat sumber. Macam tu. Dan seterusnya adalah video. Video ni adalah video yang ringkas sahaja di mana selepas murid melihat video tersebut, di situ juga murid akan dapat memberikan maklum balas berdasarkan apa yang mereka lihat. Seterusnya untuk kemahiran membaca, saya gunakan juga pelbagai jenis kad, carta dan juga buku cerita. Tetapi untuk pengayaan ni biasanya aktiviti membacanya adalah lebih mencabar lagi berbanding dengan aktiviti pemulihan. Dan untuk kemahiran menulis pula saya menggunakan teka silang kata, teka-teki dan juga sahibah kerana pada saya lah ketiga-tiga aktiviti ni yang dalam kemahiran menulis ni dia lebih mencabar minda selain daripada mengisi tempat kosong, menulis huruf, melengkapkan ayat. Jadi bila kita buat teka-teki ni secara tak langsung akan menguji minda murid-murid tersebut untuk menyelesaikan masalah di dalam lembaran kerja tersebut. Seterusnya. Ini adalah contoh bahan pengayaan yang saya gunakan di dalam kelas saya. Kalau lihat di situ ada carta dan kad. Carta dan kad ni dia boleh flip. Bila dia flip, sebenarnya murid kat sini pun kita dah boleh construct minda murid tersebut. Di mana murid tersebut perlu membina seberapa banyak lagi perkataan yang boleh mereka bina menggunakan kad-kad flip ini. Seterusnya. Dah pun selesai perkongsian saya pada pagi ini. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Nurul Nabihah binti Ishak atas perkongsian yang saya kira cukup bermakna. Sebentar tadi sangat padat tetapi apa yang dikongsikan sangat memberi makna kepada kita semua. Baik, jadi para hadirin maupun penonton yang berada dalam aplikasi Zoom ataupun yang sedang menonton webinar ini pada Facebook rasmi Putra Future Classroom, saya bukakan ruang kepada anda untuk mengajukan soalan yang mungkin anda rasa perlu disuluh lagi. Mungkin kalau ada sama-sama gelap-gelap lagi kan, nak suluh sekarang, kita suluh sekarang. Jadi anda boleh turunkan komen anda pada ruangan komen Zoom, juga di ruangan komen di Facebook Putra Future Classroom. Saya sangat teruja menantikan soalan-soalan daripada anda dan saya pasti panel ceramah kita juga terujalah menunggu soalan-soalan kepada anda. Jadi boleh turunkan komen anda sekarang. Baik, saya sekarang sedang masih lagi menunggu soalan-soalan yang diajukan. Sambil menunggu ni, saya nak share sikit macam mana saya buat aktiviti pemulihan dan pengayaan sewaktu PDPR ya. Boleh ke? Boleh cikgu, silakan. Sementara kita menunggu soalan yang diajukan, mungkin boleh dalam kongsikan lagi perkongsian-perkongsian yang sewajarnya untuk dikongsikan. Silakan cikgu. Kalau kita lihat tadi tu memang aktiviti pemulihan dan pengayaan ni memang berlaku di dalam kelas lah, maksudnya bersemuka kan. Tapi bila dah PDPR ni aktiviti pemulihan dan pengayaan tu pun sebenarnya berubah. Kalau sebelum ni
pemulihan dia terus terus dijalankan serta-merta lepas aktiviti pembelajaran. Okey. Tetapi bila PDPR ni dia jadi lain. Maksudnya saya perlu menunggu respon daripada ibu bapa untuk menghantar si kerja murid dan barulah boleh untuk mengguna merancang aktiviti yang seterusnya. Tetapi guru ni pun dia ada kebijaksanaannya juga kan. Biasanya bila bila dah rancang satu aktiviti tu dan dah pun diberikan kepada murid, biasanya cikgu ni dia boleh tahu dan dia dah boleh tahu dah bahagian ni susah ke untuk dikuasai ataupun senang untuk dikuasai. Jadi secara tak langsung sebenarnya tahap pencapaian murid tu pun tak lari jauh pun sebenarnya. Jadinya pada next PDP tu kita boleh je terus apply sama ada nak applykan aktiviti pemulihan ataupun aktiviti pengayaan. Macam tu. Okey, sangat menarik sebenarnya perkongsian itu. Benarlah kan orang kata kreativiti itu penting kepada seseorang guru untuk menarik minat audiens menarik minat pelajar-pelajar terutama mereka murid yang terlibat untuk aktiviti. Okey, baik, di sini saya ada satu soalan cikgu daripada aplikasi Zoom Baik, daripada Hafizul Helmi ingin mengajukan soalan kepada cikgu. Apakah cabaran besar dan apa cara penyelesaian dalam karier cikgu sebagai guru pemulihan? Okey, mungkin boleh cikgu kongsikan kepada kita. Cabaran besar. Ya. Cabaran ulang balik. Cabaran besar. Okey, baik, saya kongsikan daripada Hafizul Helmi, cabaran besar dan apa cara-cara penyelesaian dalam karier cikgu sebagai guru pemulihan. Okey, maksudnya apakah cabaran besar yang dilalui oleh cikgu sepanjang menempuh karier sebagai seorang cikgu? Jadi, apakah cara penyelesaian juga yang cikgu gunakan? Okey, pada saya lah ni, tapi saya tak tahulah cikgu yang lain. Okay, pada saya cabaran yang besar adalah untuk kita dapatkan kerjasama daripada ibu bapa. Sebabnya murid-murid ni adalah tergolong dalam murid-murid yang lemah dan kita pun tahu kekangan ibu bapa kan. Tambah-tambah pula bila PDPR dan sejak bila PKP ni anak-anak kat rumah. Okay, kemudian ibu bapa pergi bekerja. Okay, jadi kat situ memang satu cabaran untuk seorang guru untuk kita buat good deal dengan ibu bapa. Jadi bila tetapi kat situ perlu ada perbincangan lah. Macam saya memang buat survey. Saya tanya dekat ibu bapa cara mana yang lebih mudah dan yang penting anak-anak ni akan dapat input, dapat belajar macam biasa. Okay, jadi hasil daripada survey itulah yang saya akan laksanakan PDP saya. Yang penting ibu bapa semua happy. Okey. Baik cikgu, di sini juga ada satu lagi soalan yang saya kira cukup menarik. Tapi tak tahulah kan. Daripada Zumiria Hasim, dia cakap macam ni, cikgu boleh tak tunjukkan sedikit contoh RTH terkini untuk bahasa Melayu, pemulihan yang ada sisipan penggayaan dalam PDPC. Mungkin saya rasa boleh direct dengan cikgu nanti kot. Ya, betul boleh. Okay, jadi kepada Puan Zumiria Hashim, anda boleh direct kepada cikgu dah selepas ni. Okay, mungkin cikgu boleh kongsikan apakah Facebook cikgu ke, mungkin ada yang nak follow cikgu tentang melihat perkembangan ini. Okay, kita boleh kongsikan dulu. Boleh, Facebook saya Puan Nurul MN. Lagi naik followernya. Aduh, itulah. Jadi jangan lupa catat dan lepas ni kalau ada masalah di luar nak tanya lebih lagi boleh direct kepada cikgu lah kan. Seperti soalan RTH tadi, saya rasa mungkin perlu persediaan daripada dekat simpan itu. Baik, seterusnya ada lagi satu soalan. Baik, soalan ni daripada Ibu Peri Umul lah, dia tulis macam tu. Baik, adakah bahan berbentuk permainan ini lebih menjana dan menarik minat murid dalam kelas pemulihan selain teka-teki dan sahibah? Bolehkah kita guna aplikasi Kahoot ataupun kuis? Apa komen cikgu? Okey, pada saya boleh, tapi dia punya boleh juga kalau sebenarnya kita nak gunakan aplikasi-aplikasi ni. Okey, tapi itulah bila buat secara game macam ni, kita tak tahu sebenarnya siapa yang jawab soalan tu kan. Okey, jadi terpulang kepada cikgu. Macam mana cikgu nak buat sampai cikgu dapat apa benda yang cikgu nak. Okay, jangan nanti bila dah buat Kahoot ataupun dah buat Google Form ataupun apa saja aplikasi, tapi hasilnya macam tak berapa
kepercayaannya tu tak berapa nak boleh percayalah. Kan? Sebabnya kita tahu cikgu ni dia lebih kenal anak-anak murid dia. Sebabnya berapa lama dah dia mengajar kan. Okey, jadinya bila buat tu pastikan cikgu berjaya untuk mendapatkan apa yang cikgu nak, input-input apa yang cikgu nak. Macam tu. Dan saya ada juga pengalaman di mana saya buat Google Form. Okay, di mana klien-klien saya ni, murid-murid saya ni kan murid-murid yang lemah. Saya sediakan 20 soalan dan di dalam 20 soalan tu memang agak teruja bila murid pemulihan dapat jawab dalam masa 19 saat. Jadi macam, betul ke? Padahal kita kenal siapa murid kita ni kan. Kita dah tahu apa kebolehan dia. Tahap pencapaian dia dalam kelas pun kita tahu kan. Jadi kat situ, itulah macam saya kata tadi, nak percaya pun macam tak boleh nak percayalah. Macam tu. Itulah tu. Baik cikgu, saya ada lagi soalan di aplikasi Zoom ini daripada Nur Aina Amira. Banyak A-nya. Okey. Bagaimana cikgu menarik perhatian dan murid pemulihan yang pemalu atau pasif? Ya, betul. Ini pun saya setuju dengan soalan ini sebab kadang-kadang murid pemulihan ni ada juga yang kata aktif, cuma ada juga yang pemalu dan pasif sebab ramai sangat kan murid bila dia pemalu, dia pasif, dia sukar untuk didekati. Jadi bagaimana cikgu menarik perhatian dan minat murid tersebut? Boleh kongsikan cikgu? Okey, kalau macam saya pernah juga berhadapan dengan murid yang sangat pemalu, diam je tak nak cakap pun, kadang-kadang tak nak pandang muka. Okey, tapi cara kita tackle dia adalah kita minta macam kita bercerita, berkongsi berkenaan dengan perkara-perkara yang berada di sekeliling dia. Tanya dia apa yang dia suka makan, apa yang dia suka buat, bilangan adik-beradik ada berapa, warna kegemaran apa dia kan. Ni maksudnya soalan-soalan yang memudahkan dia untuk dia bersuara. Jadinya janganlah kita tanya dia, maksudnya masuk kelas yang pertama tu dia tak nak jawab, kita terus mark perkara-perkara benda-benda yang negatif kan untuk murid ni. Maksudnya kita cuba dulu tackle murid tu dengan perkara-perkara yang berada di sekeliling dia tu. Okay, baik, saya masih lagi menantikan soalan. Ruang dan masa diberikan masih lagi ada. Jadi kalau para hadirin, terutama saya ulang lagi yang berada di Facebook rasmi Putra Future Classroom, sekiranya anda ada soalan untuk kita kongsikan di sini, anda boleh type di ruangan komen dan kita akan bacakan soalan anda. Baik, sementara menunggu lagi soalan yang lain, saya juga secara personal nak tanya cikgu secara peribadi. Baik, apakah menyebabkan faktor utama yang menyebabkan cikgu terdetik di hati untuk mengambil kos pendidikan pemulihan ini, cikgu? Sebab sebanyak orang takut pemulihan kan, takutlah macam fikir macam-macam, takut ada tak berjaya dan sebagainya. Tapi apa menyebabkan suntikan yang menyebabkan cikgu rasa okey nak ambil kos pendidikan pemulihan dan akhirnya menjadikan cikgu seperti hari ini? Okey, sebenarnya waktu apply di ITG dulu, saya tak apply pemulihan ni sebab saya pun tak tahu pemulihan ni macam mana. Okey. Lepas tu bila dapat masuk tu memang macam belalah sikit kan sebab apa benda pemulihan ni. Okey, lepas tu bila dah pergi praktikum, dah belajar dengan secara lebih mendalam, tiba-tiba pula rasa terlebih minat sangat-sangat. Okey, jadi bila jadi apa kat sini sebenarnya bila ambil kos pemulihan ni memang ada banyaklah kebaikan dia. Di mana kat situ kita nampak ada memang wujudnya cara gaya pembelajaran yang berbeza. Memang nampak kecerdasan pelbagai tu memang ada. Jadinya secara tak langsung dia bukan sahaja membantu saya ni untuk buat kajian lebih banyak, tapi macam lebih banyak lagi pengetahuan yang saya tahu tentang murid-murid ni. Cara bagaimana nak mengatasi dia kan. Itulah sebenarnya saya suka juga buat kajian berkenaan dengan murid pemulihan ni sebenarnya. Itulah tu kan, orang kata bermula daripada takdir tapi lama-lama bila dah kita dekat, kita jadi suka pada perkara tersebut. Okey, baik. Seterusnya kita baca lagi soalan dia, cikgu. Baik, seterusnya daripada Rafidah Samad. Adakah aktiviti berkumpulan seperti pembentangan bersesuaian untuk aktiviti pemulihan dan penggayaan? Boleh. Untuk pembentangan ni boleh sebenarnya sebabnya kat situ lihat daripada kemahiran apa kita nak uji. Macam pembentangan ni dia lebih kepada kemahiran lisan dan juga untuk yakin diri dalam diri sendiri. Okay, sebabnya murid-murid ni ialah ada yang pemalu, ada yang
ya, dia ada term dia, saya pun dah lupa dah term dia kan. Okey, macam murid-murid yang pemalu ni, kadang-kadang kita nak ketengahkan dia balik. Okey, tapi nak ketengahkan murid-murid ni pun ada caranya juga. Okey, maksudnya tak adalah pembentangan yang menyebabkan murid ni terasa dirinya berbeza berbanding dengan orang lain. Oleh bagaimanapun dia bergantung kepada aktiviti cikgu tu. Kalau contohnya aktiviti tu untuk pembentangan kumpulan pengayaan tu lain, pembentangan kumpulan sederhana lain, pembentangan kumpulan yang lemah tu lain. Apapun semuanya kemahiran yang sama, tetapi aktiviti dan tahap kesukarannya mestilah berbeza-beza. Yang penting adalah apa maklumat yang cikgu nak dapatkan hasil daripada pembentangan tersebut. Okey, baik. Seterusnya cikgu ada lagi satu soalan. Okey, sekarang ni saya dapat soalan daripada Facebook. Mungkin mereka yang sedang menonton live di akaun rasmi Putra Future Classroom. Okey, satu soalan kepada cikgu. Cikgu, saya nak bertanya, adakah dekorasi atau susun atur kelas sebenarnya perlu penuh? Adakah itu salah atau cara bagi menarik minat pelajar? Sebab biasanya kan kalau kita masuk kelas perkuliahan ke apa ke mesti banyak tampal-tampal. Okey, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi apa pandangan cikgu? Ulang soalan, Fakumah. Okey, saya ada soalan balik cikgu. Daripada Nazrin Mustafa, saya nak bertanya, adakah dekorasi atau susun atur kelas sememangnya perlu penuh? Adakah itu cara bagi menarik minat pelajar? Yo, Assalamualaikum, cikgu masih dengan kalian? Ulang balik. Okey, ulang balik Okey, baik. Ya, saya pada Okey, soalan daripada Nazrin Mustafa. Saya nak bertanya, adakah dekorasi atau susun atur kelas sememangnya perlu penuh? Adakah itu satu cara bagi menarik minat pelajar? Apa pendapat cikgu? Okey, pada pendapat saya memang suka buat dekorasi. Tak adalah, maksudnya kalau itu pada Okey. Sekejap, macam okey. Pada saya dekorasi ni sebenarnya terpulanglah pada cikgu kan. Okey, macam saya memang suka letak macam-macam dekat dinding. Okey, seterusnya saya baca lagi soalan daripada ni daripada orang hebat ni. Okey, daripada saya pilih jap. Okey, daripada siapa ni? Okeylah, saya pilih dulu soalan yang tiba-tiba muncul kat hadapan saya ni daripada Nurleha. Baik, Nurleha nak bertanya kepada cikgu. Okey cikgu, murid-murid pemulihan ni berbeza-beza tahap. Jadi bagaimana guru hendak menghabiskan silibus pengajaran di samping memastikan murid betul-betul menguasai sesuatu kemahiran tersebut? Boleh saya tahu ni pemulihan khas ke pemulihan biasa? Okey, munculkan diri yang bertanya tu. Kalau macam pemulihan khas, dia silibus dia bukanlah silibus, maksudnya dia punya pemetaan dia tu tidak semestinya habis pada waktu tahun tu. Okey, maksudnya bolehlah dibawa kepada tahun yang berikutnya, sebabnya pemulihan ni dia ada kemahiran dia. Cumanya kalau untuk pemulihan dalam bilik darjah tu saya tak pasti macam mana nak buat, sebabnya saya pun tak berada dalam tempat cikgu tu kan. Okey, baik. Saya satu lagi soalan daripada betul orang yang hebat disebut. Okey, daripada Dr. Mazli Mokhtar. Okey, mungkin nak tanya pandangan cikgu kan. Okey, bagaimana cikgu mentadbir ujian untuk murid pemulihan? Contohnya dari segi bilangan soalan ataupun kriteria ujian tersebut. Mungkin cikgu boleh kongsikan kepada kami. Okey, kalau macam ujian diagnostik ni memang dah kalau macam di Putrajaya memang adalah satu ujian diagnostik ni. Memang dibina pun oleh guru-guru pemulihan sendiri. Maksudnya bilangan item tu tak banyak. Dan tapi dia punya
dia punya soalan dia ni adalah untuk semua kemahiran. Macam tu. Boleh dengar ke Fakrul? Saya boleh dengar, tapi ialah agak kurang jelas sikit. Boleh cikgu ulang balik sebab ada sekat-sekat tadi tu. Okey, untuk macam pentadbiran Ujian diagnostik. Ujian diagnostik ke Fakrul? Bukan diagnostik ya? Soalannya berbunyi bagaimana cikgu mentadbir ujian untuk murid pemulihan. Saya tak tahulah apa yang dimaksudkan diagnostik ataupun sebaliknya. Itulah kan. Kalau macam kalau untuk pemulihan ni dia ada macam nilah, saya terangkan. Untuk masuk ke kelas pemulihan, murid-murid ni perlu disaring dahulu, menggunakan ujian saringan lah. Selepas buat ujian saringan, murid-murid yang dikategorikan sebagai lemah kemahiran asas ni akan mengikuti program pemulihan. Tetapi sebelum nak mula PDP tu, guru pemulihan ni akan melaksanakan ujian diagnostik. Di mana ujian diagnostik ni adalah untuk melihat kelemahan murid dengan lebih mendalam lagi, lebih khusus lagi. Maksudnya kat mana kelemahan murid tu sebenarnya. Kalau contohnya dikenal pasti dekat bahagian perkataan KV-KV. Jadi guru akan mula PDP dengan perkataan KV-KV. Maksudnya tak perlu lagi nak mula daripada huruf ataupun suku kata. Kalau contohnya murid tu perkataan semua dah settle, tapi dekat bahagian ayat pula yang dia tak boleh, jadi pemulihan tu akan bermula dengan ayat. Macam tu. Maksudnya untuk perkataan, suku kata dan juga huruf, kita tak akan ulang lagi lah. Macam tu. Baik, seterusnya ada lagi soalan. Pentadbiran ni untuk semua murid secara individu. Okey, baik. Soalan masih lagi ada, jangan risau. Daripada Zubiriah Hasim. Ini menarik juga sebenarnya. Dia kata macam ni, cabaran kami di pendalaman Sarawak adalah murid yang banyak terpengaruh dengan bahasa ibunda. Dan ini banyak mengganggu kejayaan bahasa Melayu pemulihan dalam kelas. Mungkin ada pendapat ataupun cikgu boleh kongsikan langkah bagi untuk mengatasi perkara tersebut. Saya dulu pun pernah juga mengajar di pedalaman 3 Sarawak. Dan saya pernah juga berhadapan dengan murid yang ada masalah macam ni kan. Maksudnya ialah kita nak faham dia balik semua. Jadi cara yang saya buat memang banyak kepada permainan dan juga perkataan yang saya ajar tu tak banyak. Macam satu PDP tu saya akan ajar 5 sahaja. Dan bila saya ajar 5 perkataan baru, dan saya akan nyatakan apa maksud bagi setiap perkataan. Dan bila ada komunikasi, maksudnya respon ataupun maklum balas tu pun memang saya galakkan untuk murid ini cuba untuk menggunakan bahasa Melayu yang betul. Memang akan ada campur-campur tu, tapi tak apa, sekurang-kurangnya murid ni cuba juga untuk mengaplikasikan beberapa perkataan yang dia belajar. Contohnya kalau waktu tu belajar perkataan buku, cuba bagi cikgu satu ayat yang boleh kamu bina menggunakan perkataan buku. Cuma just secara lisan sahaja. Jadi sekurang-kurangnya kat situ pun dah ada perkembangan bahasa bagi setiap murid pemulihan di pedalaman tu. Itu adalah pengalaman saya lah waktu saya mengajar di pedalaman dahulu. Okey, Fakumah. Mungkin boleh jemput Puan Zu tu mungkin boleh tunjukkan wajahnya, Zumiyah Hashim. Okey, mungkin kalau hello, Assalamualaikum. Okey, baik. Saya minta mungkin boleh saya jemputlah saya jemput Zumiyah Hashim. Mungkin boleh orang kata kalau berada di aplikasi Zoom boleh unmute dan mungkin boleh kita orang kata berborak lebih sikitlah dengan cikgu kita. Dipersilakan. Ada Puan Zumiyah Hashim dari Sarawak. Jauh dia bersiaran. Mungkin masalah internet. Mungkin ada masalah internet.
Baik, seterusnya saya dapat lagi soalan. Okey, tak apa, sementara menunggu. Kalau boleh sekejap lagi mungkin Puan Zumiriah akan muncul lah. Baik, ada lagi satu soalan. Okey, di sini Cikgu, kita sekarang ni tentang perkembangan teknologi memang tidak dinafikan semakin membangun. Murid lebih berminat dengan bahan yang berbentuk media ataupun multimedia. Adakah bahan grafik animasi ini dapat membantu guru dalam menyediakan bahan bantu mengajar dalam kelas pemulihan? Atau ini menjadikan mereka leka di dalam kelas? Okey, apa komen Cikgu? Macam-macam soalan saya dapat. Berkenaan dengan bahan multimedia ya? Ya. Okey, sebenarnya perlu juga bahan multimedia ni, tapi maksudnya kalau nak guna bahan tu perlulah ada hype-nya. Maksudnya tak adalah ambil dalam video tu, ambil kontennya saja. Apa yang kita nak, apa benda yang cikgu nak sampaikan. Maksudnya kalau contohlah kita Upin Ipin tu panjang sangat sampailah ke 7 minit, 8 minit tu kan. Tak perlulah, maksudnya ambil bahagian-bahagian tertentu sahaja dalam dalam bahan multimedia tersebut. Itu memang saya selalu buat untuk murid saya, di mana saya ambil bahagian-bahagian tertentu. Kalau kita ambil panjang memang dia akan tengok je. Jadi kita nak cikgu pun dia ada target, dia ada objektif apa benda yang nak dicapai. Jadi pastikan aktiviti dan juga pelaksanaan tu perlu bersesuaian dengan apa yang cikgu nak, apa yang nak cikgu paparkan sebenarnya. Okey. Baik, mungkinlah sebabkan masa pun masih ada sebenarnya, saya pun masih lagi menunggu soalan daripada aplikasi Zoom maupun Putra Feature Classroom daripada Facebook. Jadi saya dengan ini saya bukalah peluang kepada mereka. Mungkinlah kan ada dalam kalangan kita yang berada pada aplikasi Zoom teringin nak bersembang dengan cikgu hebat kita ini, Cikgu Cermelang. Okey, mungkin kalau ada mereka yang nak bersembang secara santai 2-3 minit, saya boleh berikan ruang kepada anda. Mungkin nak bertanya soal dan rasa macam tak puas hati lah kalau moderator tanya, nak tanya sendiri pun boleh saya izinkan sekarang. Jadi boleh unmute untuk bercakap dengan Cikgu Nurul Nabiha. Bukan senang tau nak dapatkan peluang untuk bercakap dengan Cikgu Nurul. Okay, persilakan. Kita ada 100 orang dalam talian. Hari ni full house. Saya terpaksa. Yang lain tak saya ikut di Facebook. Dan di Facebook juga saya umumkan. Kita ada lebih kurang dalam 70 orang yang menonton saya live. Sudah ramai hari ni. Okey, dan juga saya nak maklumkan di sini kepada anda yang sedang menonton secara langsung di akaun rasmi Facebook Putra Feature Classroom, anda boleh turunkan komen untuk bagi email anda untuk pihak penganjur kongsikan bahan pembentangan yang dibentang oleh Cikgu Nurul sebentar tadi. Okeylah cikgu, saya pun ada juga soalan sementara menunggu. Mungkinlah saya rasa mereka perlu berfikir ni. Okey, tak apa. Jadi saya ada satu soalan lagi kepada cikgu. Cikgu, sebenarnya bila mungkinlah kan macam mana nak hilangkan ketakutan kepada guru-guru ni, sebab guru-guru ni takut sangat, terutamanya kita lah, kami ni bakal-bakal guru. Bila nak pergi sekolah tiba-tiba masuk sekolah ada pula pelajar yang tak boleh nak membaca lagi, ada pula pelajar yang macam-macam lah dengan yang perlu pemulihan. Jadi kita rasa ketakutan itu kata merangkumi diri kita. Sedangkan kita dah belajar tapi kita takut nanti kita tak berjaya dan sebagainya untuk menghandle situasi ataupun murid tersebut. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikanlah kan pandangan cikgu ataupun cikgu boleh bagi nasihatlah kepada bakal-bakal guru ini. Okey, ini pendapat saya sendiri dan apa benda yang saya buatlah untuk diri saya. Memang kalau ikutkan bila ajar pemulihan ni, dia bukan ajar pemulihan lah, maksudnya bila kita berhadapan dengan murid-murid pemulihan ni, terutamanya guru-guru yang berada di aliran perdana, dia memang akan rasa satu ketakutan juga sebab macam mana nak bagi objektif tu tercapai. Okay. Jadi kat sini saya nasihatkan bahawa sebenarnya ada banyak je kajian-kajian tentang murid-murid ni. Okey, dan banyak juga bahan bacaan tentang murid-murid pemulihan ni sebenarnya. Okay, jadi kalau contoh cikgu berhadapan dengan murid yang lemah dalam penguasaan membaca. Okay, jadi cikgu bolehlah cari apa-apa kajian ataupun bahan bacaan bagaimana strategi untuk membaca. Okay, langkah-langkah untuk menjalankan aktiviti tersebut. Jadi maksudnya jangan rasa macam tak boleh buat. Benda tu sebenarnya semuanya boleh buat dan boleh diselesaikan sebenarnya. Okey,
Baiklah, saya rasa kejap saya baca dulu, takut ada lagi komen-komen. Okey, semuanya berpuas hati dengan apa yang dikongsikan hari ini. Alhamdulillah, juga mendapat sambutan yang baik. Apapun saya rasa masa tadi yang sedang berjalan kini sedang berlari ke garisan penamat ni cikgu. Okey. Jadi alasan saya sebagai pihak menganjur, saya rasa ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada cikgu atas kesudian melapangkan masa bersama kami semua di webinar pada hari ini. Terima kasih cikgu. Dan juga saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua, mahupun penonton yang berada pada aplikasi Zoom ataupun yang sedang berada pada akaun rasmi Facebook Putra Future Classroom. Terima kasih sangat-sangat kerana memberi sokongan kepada webinar pada kali ini yang saya kira sangat memberi makna dan juga manfaat kepada semua. Dan jangan lupa, saya juga nak wawarkan sekali lagi, anda boleh turunkan komen anda pada aplikasi Zoom ataupun pada ruangan komen di Facebook Putra Future Classroom. Hantarkan email anda, kami akan kongsikan bahan pengajaran juga kepada anda. Selepas ini anda boleh terus sila klik satu link ataupun pautan yang akan dikongsikan sekarang, sebab kita akan bagi anda untuk menebus sijil elektronik untuk webinar pada kali ini. Okay? Dan saya sebagai pihak penganjur sekali lagi juga ingin mohon maaf andai ada terkasar bahasa, tersilap bicara serta kekurangan dalam webinar pada kali ini. Maklum sahajalah kita berada dalam dunia maya yang kadang-kadang mempunyai cabaran halangan tersendiri dari segi internet dan sebagainya. Saya minta maaf. Sekali lagi juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada Cikgu Nurul Nabiah kerana sudi melapangkan masa hari ini. Dan saya kira forum ataupun perbincangan webinar pada hari ini boleh ditamatkan untuk hari ini. Dan jangan lupa like dan share Facebook Putra Future Classroom. Kita kongsikan sama-sama ilmu pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berjumpa di lain hari. Terima kasih cikgu, terima kasih semua. Jangan lupa like dan share serta turunkan klik pautan untuk tuntut sijil anda, okey? Okey, terima kasih cikgu. Masih lagi berada dalam talian. Terima kasih doktor. Okey, bagi yang lain boleh scan QR code ataupun boleh tekan pautan yang ada. Boleh tinggalkan alamat email kepada kami untuk kami berikan bahan dan sebagainya. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua yang berada dalam talian, pelajar-pelajar Kelab Bahasa Melayu, Cikgu Nurul Nabiah Hasni selaku panel penceramah. Kemudian kita ada ramai rakan-rakan cikgu yang berada di seluruh negara seperti Puan Zumiriyah, Puan Hafsiah, Encik Baratem Selvam. Kemudian kita ada ramai sebenarnya. Kita ada 100 orang lebih dalam talian dan juga di Facebook lah. Okey. Jadi boleh scan ataupun tekan pautan yang telah diberikan oleh pelajar saya untuk mendapatkan sijil secara elektronik.